الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pagi ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan ilmu yang secukupnya bagi kita untuk menjalani kehidupan supaya sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dibekal dengan ilmu yang cukup dan dapat bertindak dengan ilmu yang ada seperti yang kita telah belajar. Kerana ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk nak tahu saja, kena diamalkan dalam hidup kita supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sesuai dengan ilmu, betul dengan ilmunya, akan diterima. Kalau salah, tidak diterima. Jadi apa saja kita buat mesti dengan ilmu. Sembayang nak ada ilmu sembayang, puasa nak ada ilmu puasa, zakat nak ada ilmu zakat, nikah kahwin kena ada ilmu nikah kahwin, nak berniaga kena ada ilmu berniaga. Apa saja mesti dengan ilmu. Kalau tak terima dari Tuhan. Al-amalu bi ghairi ilmin mardud, kata Nabi. Amalan tanpa ilmu ditolak. Ada ilmu pula nak diamalkan. Jangan biarkan ilmu tu tinggal begitu saja, tinggalan kitab saja, tak ada apa nak buat. Naklah kita amalkan. Dan kita sudah pun belajar sebahagian daripada ilmu yang patut kita ketahui. Tuan-tuan dan puan, ilmu yang wajib kita ketahui ada 3. Yang pertama akidah, tauhid. Ini yang sedang kita pelajari sekarang ni, tauhid lah. Kena kenal Allah, siapa menjadikan kita, sifatnya macam mana, yang wajib, yang mustahil macam mana, yang harus macam mana. Sudah kita bicara dah ni.
Kemudian fiqah. Nanti kita belajar buat fiqah insyaAllah. Dah habis akidah ni, kita belajar buat fiqah. Kemudian tasawuf, ilmu mengenal hati, mengenal nafsu, mengenal sifat-sifat yang terpuji dan mengenal sifat-sifat yang dikeji. 3 ilmu tu, tauhid, fiqah, tasawuf, mesti kita miliki dan mesti kita yakin. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid, mesti kita faham betul-betul. Kerana pertama sekali yang akan ditanya kepada kita setelah kita kembali kepadanya, dia nampak tauhid dah tentang Tuhan. Soalan yang pertama pun tentang Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal siapa Tuhan kita, macam mana nak jawab? Alhamdulillah kita dah habis. Sifat yang wajib bagi Allah dah habis dah kita baca. Cuma penerangan je korang tak cukup lagi. 13 dah wajib. Wujud sampai kepada kalam. Sudah kita bicarakan dulu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dah hafal dan dah faham. Yakin. Bukan saya faham, yakin. Percaya betul-betul dan bertindak sewajarnya. Wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ke-20 semua ni mesti kita tahu. Dah tahu ni yakin. Dah yakin kena amalkan dalam hidup kita. Jadi kita dah habis dah. Yang wajib itu baru yang wajib. Kena tahu pula yang mustahil. Untuk pagi ni kita sambung lagi. Lepas yang wajib kita kena faham yang mustahil. Wujud artinya apa? Ada. Lawannya tiada. Maka mustahil Allah itu tiada. Apa arti mustahil? Tidak diterima oleh akal akan adanya. Ada benda yang mustahil itu akal tak terima. Akal tolak. Kalau saya kata Allah tu tak ada, terima di akal tak? Tuan-tuan dan puan-puan dengar cakap saya ni. Kalau saya kata Allah itu tak ada, diterima di akal ke tak? Tak terima. Itu mustahil ya. Yang kedua qidam. Qidam artinya sedia. Mustahil lawan sedia apa? Baharu. Mustahil Allah itu baharu. Baharu tu apa artinya? Cakap Melayu ni baru ni. Dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya baru. Kalau saya kata Allah tu baru, boleh terima tak? Tak terima. Ditolak, akal tolak. Yang kedua, qidam artinya sedia. Lawannya baru. Yang ketiga baqa. Baqa artinya kekal. Lawannya binasa. Lawan kekal apa? Binasa. Cakap Arab tak faham tak apalah. Melayu dah tahu. Kalau faham tu kata dulu tu ya. Binasa. Kalau saya kata Allah itu akan binasa, terima kasih tak? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya kata Allah itu akan binasa, terima ke tak terima di akal? Dia tak terima namanya apa? Mustahil. Mustahil Allah itu binasa. Mukhalafatuhu lil hawadith, artinya apa? Bersalah-salahan dengan segala yang baru. Tak sama. Lawannya apa? Bersamaan dengan sesuatu yang baru. Itu syirik. Kalau saya katakan Allah tu berlembu, apa katakan? Tolak, mustahil. Allah tu berpokok, apa katakan? Mustahil. Tak terima. Allah tu macam matahari, apa katakan? Apa katakan? Tak mustahil.
Karena reti mustahil itu tidak diterima akal akan adanya. Ada yang bersyirik itu tak terima di akal. Faham ni? Saya cakap Melayu, aku cakap Jepun ni. Kalau cakap Jepun ni tak faham. Itu namanya mukhalafatul hawadis. Bersalah-salahan Allah itu dengan segala yang baru. Itu yang keempat. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya apa? Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Artinya Allah tidak perlu kepada bantuan. Allah tidak perlu kepada alat. Allah tidak perlu kepada perkakas. Allah tak perlu kepada apa saja. Kerana dia bertindak dengan sendirian. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Kalau saya kata lawannya apa? Lawan qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berkehendakkan sesuatu. Allah hendakkan alat. Apa kata akal kita? Apa kata akal kita? Mustahil. Ya. Allah hendakkan perkakas nak menjadikan alam ni. Apa kata akal kita? Mustahil. Allah perlukan bantuan. Apa kata akal? Mustahil, ya. Itu yang kelima. Wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Esa. Tunggal. Kalau saya kata Allah tu tiga, apa kata akal? Ya Allah, ada korang ni tak jawab pun. Allah tu tiga, ada apa kata akal? Mustahil. Allah tu satu je, tunggal, esa. Yang lain semua bukan Allah. Matahari bukan Allah, bintang bukan Allah, langit bukan Allah, pokok bukan Allah, bukan Tuhan, ya. Lembu bukan Tuhan. Tu wahdaniyah, esa. Yang Tuhan hanya Allah saja, yang lain bukan Tuhan, ya. Itu sifat itu dipanggil apa? Sifat apa? Sifat salbiah. 5 sifat salbiah. 1 sifat nafsiyah, wujud tu sifat nafsiyah. 5 sifat salbiah. Nah, salbiah tu menafikan benda yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Zaman salbiah. Kemudian sudah 6. Nah, wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsih. Berapa dah? 6. Yang ketujuh, namanya apa? Qudrah. Apa itu qudrah? Berkuasa. Lawannya, mustahilnya, lemah. Lawan berkuasa tu apa? Lemah. Kita cakap Melayu senang. Nah, kalau cakap Arab kan tak erti pula. Bila saya kata Allah tu berkuasa, baru terima di akal. Kalau saya kata Allah tu lemah, terima ke tak? Tak terima, ya. Itu lawan mustahil. Allah itu lemah, tak terima di akal, ya. Yang ke-8, iradah. Apa itu iradah? Apa itu iradah? Menentukan. Allah menentukan segala-galanya. Allah menentukan saya jadi saya. Allah menentukan tuan-tuan jadi tuan-tuan. Allah menentukan puan-puan jadi puan-puan. Nah, lawannya apa? Lawan menentukan apa? Tergagah. Sebut. Tergagah. Nah, artinya dia, Allah tu terpaksa menerima apa saja ketentuan yang lain. Padahal dia menentukan. Dia bukan dia menerima ketentuan. Dia menentukan. Kita pula menentukan Allah tu boleh? Kita pula menentukan Allah tu boleh ke tak boleh? Tak boleh, ya. Allah menentukan kita boleh tak? Boleh, ya. Lawan tergagah. Iradah, ya. Iradah tu artinya menentukan. Artinya sebenarnya berkehendak. Tapi kalau berkehendak takut keliru. Kalau berkehendak tu berkehendak makan, berkehendak minum, berkehendak akan kahwin, berkehendak akan apa? Rumah, itu. Allah perlu ke rumah? Allah perlukan rumah ke tak? Tak perlu. Allah perlu makan ke tak? Tak ada. Itu seperti berkehendak. Sebenarnya bukan kehendaknya itu. Berkehendak itu seperti menentukan.
Allah menentukan segala-galanya. Allah jadikan saya ni saya. Allah menentukannya. Saya tak ada pilihan. Ikut aja apa ketentuan Allah Ta'ala. Tiga roda. Yang kesembilan, ilmu. Allah itu memiliki ilmu. Lawannya, mustahilnya, jahil. Mustahil Allah itu jahil. Saya nak tanya lebih ni, tak tahu cakap Melayu sajalah. Ya? Lawan ilmu tu apa? Jahil. Mustahil Allah itu jahil. Apa tu jahil? Tak tahu. Itu jahil. Tak tahu. Apa tak tahu? Mustahil Allah itu bersifat jahil. Jadi ilmu. Apa yang Allah tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Allah tahu ilmunya? Semua sekali Allah tahu. Tak ada satu benda yang Allah tak tahu. Ya? Kita kebanyakannya tak tahu. Yang tahu hanya sikit aja. Apa yang kita tahu sekarang ni, sekarang mana yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yang lain semua tak tahu. Ha. Itu ilmu, ya. Qudrah irdah ilmun hayyun. Apa arti hayyun? Ha? 7 qudrah, 8 iradah, 9 ilmun, ke-7, ke-10 hayyun. Hayyun artinya apa? Hidup. Allah itu hidup. Nah, kalau saya kata Allah tu mati, terima tak? Tak terima, ya. Benda tu mustahil. Mustahil Allah itu mati. Allah itu hidup. Itu hayyun. Nah, kalau ada al-hayyu, tak ada hayyun ya. Kalau ada al, terus jangan sebut al-hayyun, tak betul. Nah, kena sebut al-hayyu. Kalau ada al, kalau ada hayyun je. Allah itu hidup. Ya. Bila Allah itu hidup, barulah Allah ternampak. Hidup menjadi syarat. Ya, syarat bagi Allah itu melihat, syarat bagi Allah itu mendengar, syarat bagi Allah itu berkata-kata. Yang ke-10, al-hayyu ataupun hayyun. Allah itu hidup. Mustahil Allah itu mati. Lawan hidup mati, ya. Itu 10. Yang ke-11, sama. Apa itu sama? Mendengar. Lawannya? Lawan mendengar apa? Pekak. Atas dari pekak apa? Atas dari pekak apa? Labang. Tahu ke labang? Ya Allah, dia minta kata jaga labang. Labang tu paling pekak lah. Nah, cucu orang cakap kamu gajah tu. Labang. Nah, labang benar kamu ni. Nah. Kak pun dah teruk dah. Labang lagi teruk. Nah. Jadi kalau saya kata Allah tu labang, apa kita cakap kata? Apa kita kesannya pada kita? Apa kita kata? Mustahil. Mustahil Allah itu pekak. Mustahil Allah itu labang. Nah. Itu sama. Basar. Yang ke-13 basar. Apa? Bukan kedua belah basar. Basar artinya apa? Melihat. Allah tu nampak aja. Mustahil Allah itu lawan melihat apa? Buta. Kalau nampak sikit-sikit itu bukan buta, itu namanya apa? Rabun. Ini tak nampak. Mustahil Allah itu buta. Faham ke ni? Cakap Melayu ni, kalau cakap Arab lagi lah tengangnya tak sedar ya. Dia lawannya buta. Mustahil Allah itu buta. Yang ke-12. Yang ke-13 kalam. Apa itu kalam? Berkata-kata. Allah itu berkata-kata. Tapi bukan macam kita berkata-kata. Kita berkata-kata apa? Dengan mulut, dengan lidah, ada bahasa. Tapi Allah, macam mana Allah berkata-kata? Entah, saya pun tak tahu nak ngabarkan. Tapi dia berkata-kata. Dalilnya ada dalam Quran. Wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah, ya.
Dia bercakap dengan Musa dengan beberapa perkataan. Lawan mustahilnya bisu. Mustahil Allah itu bisu. Orang ada tak yang bisu? Orang ada tak yang bisu? Allah bisu ke? Tidak ya. Itu artinya berkata-kata. Allah itu berkata-kata. 13. Yang ke-14 sampai 20 kaunuhu tadi. Nah. Kaunuhu mula-mula kaunuhu apa? Kaunuhu qadiran. Artinya apa? Ialah yang berkuasa. Allah itu sifatnya berkuasa. Nah, Allah itu sifat juga kaunuhu qadiran. Dia juga yang berkuasa. Okey, kaunuhu muridan. Yang ke-15, kaunuhu muridan. Ya. Lawannya tadi apa namanya mula kaunuhu qadiran tu lawannya lemah. Dia lah yang lemah, mustahil Allah itu lemah. Kaunuhu muridan, Allah itu menentukan. Lawannya kaunuhu muridan, Allah itu apa iradah menentukan. Lawannya kaunuhu apa kaunuhunya kaunuhu muridan, Allah itu menentukan. Dari manawiyahnya sifat manawiyah Allah itulah yang menentukan. Yang menentukan. Itu kaunuhu itu yang menentukan. Kemudian yang ke-16 kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Dialah yang mengetahui. Dia menguatkan aliman tadi. Aliman tu tahu, Allah tu tahu je. Tapi nak menguatkannya Allah itulah yang mengetahui. Itu aliman. Kemudian pengaliman apa? Ilmu betul tak? Hayyun. Hidup. Allah itu sifatnya hidup. Maka Allah lah yang hidup. Yang hidup tu kan? Kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Dia yang hidup. Kemudian yang ke-16. Yang ke-17. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Allah tu sifatnya sama, mendengar. Maka Allah lah yang mendengar. Kaunuhu sami'an. Ya. Yang berapa? Yang ke-19 basiran. Kaunuhu basiran. Artinya apa? Allah itulah yang melihat. Tadi mendengar, ini melihat. Dan ke-20 kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Dialah yang berkata-kata. Itu sifat manawiyah. Ya. Jadi 20 sifat tu. Pecahannya satu sifat dipanggil nafsiyah. Sifat nafsiyah. Apa namanya? Yang satu apa? Wujud. Dengar ni tuan-tuan dan puan. Yang satu nafsiyah apa dia sifatnya? Wujud. 5 sifat salbiyah. Salbiyah tu ada 5. Apa dah? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil khawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. 7 sifat ma'ani. Iaitu apa? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Yang ada kait dengan benda-benda lain. Contohnya qudrah, apa kekuasaan Allah, apa saja Allah nak adakan, dan apa saja Allah tak nak adakan, itu ada kait dengan benda-benda lain. Sepertinya ma'ani. Allah tu sifatnya melihat. Apa yang Allah tengok? Benda yang apa saja, yang wajib Allah nampak, yang mustahil Allah nampak, yang harus Allah nampak. Itu basiran ya, basir. Ketika dengar, apa yang Allah dengar, apa saja yang berbunyi semua Allah dengar ya. Jadi dia ada kait dengan benda-benda lain. Kemudian itu 7 sifat ma'ani. Lagi 7 sifat apa? Ma'nawiyah.
Ya, kaunuhu tadi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu khayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu 20. Ingat tu. 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani, 7 sifat manawiyah. Ingat nombor tu. 1, 5, 7, 7. Kena rekod ni tau. Yang ambil nombor pula lepas ni lah. 1, 5, 7. Aku nak ambil 1, 5, 7 ni kan. Ambil ekor bukunya. Haram. Jangan ambil ekor ya. Judi. Tapi ingat nombor tu. 1, 5, 7, 7. 1 nafsiyah. 5 salbiyah. 7 ma'ani. 7 lagi ma'nawiyah ya. Tu 1, 5, 7 tu. Alright, yang saya dah. Apa ni yang harus? Sifat yang harus bagi Allah ada berapa? Contoh nombor 1 je. Boleh lo. Sifat yang harus bagi Allah ada berapa? How many? Tak nak boleh how many jawab apa? Cakap orang putih. How many? Pandai. Cakap orang putih tak tahu ni berapa? 1. Apa dia satunya? Mengadakan atau tidak mengadakan sesuatu. Terserah pada Allah Ta'ala. Ya. Allah nak adakan saya, adalah dia ni. Boleh tak Allah tak nak adakan saya? Boleh tak Allah tak nak adakan saya? Boleh. Berkuasa ke tak berkuasa? Berkuasa Allah tu mengadakan. Dan berkuasa juga Allah tu tidak mengadakan. Itu harus. Ya. Jadi mana saya ni ada pun harus, tak ada pun harus. Sekarang ada tak? Tuan-tuan dan perempuan sekarang saya ada kita. Mana tahu? Mana? Nampak. Lagi. Lepas itu, lama-lama lepas tu, udah tak ada. Ya ke tak? Bila tak ada, ngapa tahu? Mana tahu? Mana tahu tak ada? Tak nampak? Ya. Begitulah kita ni. Ada dan tak ada, harus bagi Allah Ta'ala. Ya, sini pun ada tak? Sini ada tak? Dulunya ada, sekarang dah tak ada? Ada, ya. Saya tahulah seorang dua di sini tu. Dulu ada, sekarang ni tak ada dah. Contoh apa? Tuan Haji Hassan jadi imam. Ada tak kenal? Imam di sini dulu. Tuan Haji Hassan namanya. Ada tak masa tu? Ada, sekarang dah tak ada, meninggal dunia ya. Lagi apa? CD. Ada CD sini, duduk sini tu. Tak kenal ke mana? Sekarang ni ada tak ada? Tak ada dah. Jadi itu harus. Nak ada kan pun harus, tak ada pun harus. Lagi siapa? Pak Harun. Pak Harun. Kenal tak dulu? Saya dah lama ngajar sini, saya tahulah. Dulu ada tak? Ada. Sekarang udah tak ada. Lagi apa? Tuan Haji Rahim. Masa saya ngajar tu ada tak dia? Ada. Dia naik motor. Kenal tak? Udah tak ada. Saya pun begitu juga lah. Sekarang ada. Tak lama lagi akan jadi tak ada. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harusnya. Jadi maknanya yang wajib kita dah tahu, yang mustahil kita tahu, yang harus kita tahu. Itu tentang Allah. Yang kedua, kita kena tahu tentang Rasul. Dengar yang Rasul. Ya. Rasul dengan Nabi ada beza tak? Ada beza tak? Ada ya. Rasul itu manusia lelaki yang Allah bagi wahyu dan diperintahkan mengamalkannya dan juga menyampaikan kepada manusia. Itu Rasul. Tengok, sekali lagi. Apa itu Rasul? Lelaki yang Allah bagi wahyu, wajib dia menerima dan beriman dengannya dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Rasul tu semuanya ada berapa? Dengar elok.
313. Semuanya ada berapa? Tuan-tuan dan puan-puan? 313. Cuma yang wajib kita ketahui kerana dia ada catat dalam Quran berapa? Berapa? 25 ya. Rasul tu 25. Wajib. Kena ketahui ya. Iaitu ada dalam Al-Quran. Seperti apa? Bermula dengan Nabi apa? Bermula dengan Nabi Adam. Bermula dengan Nabi Adam. Sampai akhirnya Nabi apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul ya. Kena tahu. Nama dalam Quran tu ada sebut 25 semuanya. Iaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak payah hafal ni. Kalau lalu hafal baguslah. Tapi bukan tak payah hafal. Cuma dapat kita kenal dia tu Rasul. Kita tahu dia Rasul. Bukan Nabi ya, Rasul. Tak payah hafal. Tapi kalau kita khabar, sebut nama Rasul ke tak? Yunus, Rasul ke tak? Kalau tahu, lulus itu. Yunus, Rasul lah. Dia bukan Yunus ni. Ya, dia Rasul ke tak? Rasul. Zakaria, Rasul ke tak? Rasul. Syafi'i, Rasul tak? Kalau kenal tu maksudnya dah lulus tu. Syafi'i, Rasul ke bukan? Bukan. Sebab ya atau bukan? Zulkifli, Rasul ke tak? Ya. Ibrahim, Rasul ke tak? Ya. Sufyan, Rasul ke tak? Tidak. Artinya faham itu ya. Zakaria, Rasul ke tak? Ya. Lagi Isa, Rasul ke tak? Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul ke tak? Ya. Dia sebut dalam Quran tu 25 orang Rasul ya. Itu Rasul. Kemudian Rasul tu pula ada sifat-sifat dia. Nanti sebelum itu. Selain Rasul, Allah datangkan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi itu ramai. Semuanya ada berapa? 124,000 orang. Berapa orang Nabi semuanya? Sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, berapa orang Nabi semuanya? 124,000 orang. Segeti 204,000. Kalau kita kitab tua-tua ya, kitab lama-lama, kitab dulu-dulu ni kan. Segeti 204,000. Segeti berapa? Segeti itu berapa? 100,000. Dengar tu. Segeti berapa banyaknya? Ya Allah, dah sebut dah. Berapa? Bukan 1,000. 100,000. Sekali lagi, segeti berapa? 100,000. 2 laksa? 2 pinggan laksa ya? 2 laksa apa? 20,000. Sekali lagi. 2 laksa berapa? 20,000. Dan 4,000? 4,000 berapa? Ya Allah, 4,000 berapa? 4,000 lah. Ya Allah, komen. Segeti 2 laksa 4,000. Segeti berapa? Sekali lagi. Bagi faham tu tu. Segeti berapa? 100,000. 2 laksa 20,000. 4,000? 4,000 lah. Jadi kita campur kan? 100,000 campur 20,000 campur 4,000. Berapa? 124,000. Itu Nabi. Ada tak beza Nabi dengan Rasul? Ada tak beza Nabi dengan Rasul? Ada. Nabi diberi wahyu juga macam Rasul, tapi tidak disuruh menyampaikan kepada kaumnya. Dia amal sendiri aja. Itu Nabi. Contohnya Daniel, Nabi. Ya. Khidir, Nabi, bukan Rasul ya. Khidir, itu Daniel. Dan Khidir. Itu di antara contohnya lain ya. Macam-macam lah lain ni. Saya pun tak tahu, tak banyak yang tahu ni ya. Itu Nabi. Dia dapat wahyu juga, tapi dia tidak disuruh menyampaikannya. Rasul
Rasul artinya apa? Suruh sampaikan kepada umat dia. Ya? Faham kan ni? Jadi Nabi ada berapa? Sudah lupa, penat ngajarnya. Berapa? 1000 salah. 124 apa? Ya Allah, nyebut itu pun dah lupa. Salah. Berapa? 124,000. Sekali lagi. Berapa? 124,000. Nah, cakap orang putihnya 124,000. Nah. Tak faham lagi kan? 124,000 itu Nabi-Nabi. Rasul ada berapa tadi? Semua sekali Rasul ada berapa? 313 orang. Mana ramai? Nabi ke Rasul? Mana ramai? Nabi ke Rasul? Nabi lagi ramai daripada Rasul ya. Bukan semua Nabi adalah Rasul, tapi semua Rasul adalah Nabi. Faham ni? Semua Rasul-Rasul adalah Nabi. Faham? Tapi bukan semua Nabi itu Rasul. Sebut Nabi, dia tak tentu jadi Rasul. Rasul tu pilihan Allah Ta'ala. Tak faham juga? Ya Allah. Tak faham? Ini kenyataan ini. Semua Rasul-Rasul adalah Nabi. Tapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Tak faham lagi? Semua guru-guru besar adalah guru. Ya ke tak? Tapi bukan semua guru jadi guru besar. Guru besar ada berapa? Seorang aja. Begitu kan Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu am, Rasul itu khas. Tahu am dengan khas? Dia minta cakap Melayu kan? Am tu apa? Umum. Semua boleh jadi Nabi. Tapi bukan semua Nabi boleh jadi Rasul. Ya? Yang jadi Nabi, semua Rasul-Rasul itu adalah Nabi. Begitulah. Ada yang khas, ada yang am. Kemudian ada sifat-sifatnya. Rasul-Rasul itu ada sifat dia. Macam Allah juga. Yang pertama, Rasul itu ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang harus. Itu Rasul. Nabi-Nabi orang itu juga. Tapi kita cerita Rasul senang. Rasul ada sifat yang wajib. Dengarlah. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang mustahil juga 4. Yang harus 1. Sekali lagi. Yang wajib bagi Rasul sifat mesti ada berapa? 4. Yang mustahil ada berapa? 4. Yang harus 1. Jadi berapa nombor nak ingat? 4, 4, 1. Sekali lagi. Berapa nombor nak ingat? 4, 4, 1. 4 pertama apa? 4 yang pertama apa? Sifat yang wajib bagi Rasul. 4 yang kedua apa? Apa yang nak ingat? Sifat yang mustahil bagi Rasul. 1, sifat yang harus bagi Rasul. Sekali lagi. Dia faham betul-betul. Ni karang ni. Pedak karang ni tahu? Tahu. Bagi ngajar dia faham betul-betul. 4 apa? 4 yang pertama yang wajib bagi Rasul. 4 yang kedua yang mustahil bagi Rasul. Yang 1 harus bagi Rasul. Pandai murid-murid tadi kacing. Ingat nombor tu. Apa nak ingat? 4, 4, 1. Baik, tengok Rasul. Yang wajib ada 4. Yang pertama namanya Siddiq. Yang kedua namanya amanah. Yang ketiga namanya tabligh. Yang keempat namanya fatonah. Sekali lagi. Memang tak boleh ingat ni ya. Yang pertama namanya Siddiq. Yang kedua namanya amanah. Yang ketiga namanya tabligh. Yang keempat namanya fatonah. Sekali lagi. Cukup 3 kali. Yang pertama namanya Siddiq. Yang kedua namanya amanah. Yang ketiga namanya tabligh. Yang keempat namanya fatonah.
Okey, ini nak tanya. Yang pertama namanya apa? Siddiq. Yang kedua namanya apa? Amanah. Yang ketiga namanya? Tabligh. Yang keempat namanya? Fatanah. Bagus. Pandai betul. Murid-murid tadi kata ni. Baik, kita urai satu-satu. Apa itu Siddiq? Siddiq artinya apa? Benar. Siddiq itu benar. Apa yang benar? Perkataannya benar. Rasul tu mana ada menipu? Mana pernah nipu? Mana-mana Rasul pun tak ada pernah nipu. Ya, Nabi Adam tak pernah nipu. Nabi Idris tak pernah nipu. Nabi Nuh tak pernah nipu. Nabi Isa tak pernah nipu. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah nipu. Benar je perkataan dia, semua benar. Nabi Muhammad bergurau pun dia tak ada nipu-nipu. Yang gemar nipu siapa? Kita. Mak ni suka nipu anaknya. Beda ada. Ini nipu anaknya. Esok mak balik beli katanya. Esok haram beli. Ya ada tak? Sebuah lah. Itu semua beranak belakang. Tapi Rasul tak pernah. Bergurau pun dia tak pernah nipu tau Rasul tu. Dia bergurau dengan mak mentua je tahu. Mak mentua tu isteri kepada Saidina Umar. Dia ngapa pada mak mentua tu? Mak katanya. Dalam syurga tu tak ada orang tua. Dia ngapa pada mak mentua tu? Dalam syurga tu tak ada orang tua. Mentuanya tu dah tua. Hati kalau orang tua pun tak masuk syurga dia. Menangis dia. Ngobak dia tahu ngobak. Ya Allah tak tahu ngobak. Meraung. Dia ngobak. Menangis kau tu. Rasul dengar tu. Senyum je dia. Dia tak pernah ketawa berdekah-dekah. Apa saja yang menggelikan hati baginda, dia hanya tersenyum lebar. Menampakkan gigi yang mulia tu. Itu Rasul. Mak, betul mak, saya bukan nipu je. Dalam syurga tak ada orang tua. Kerana apa? Orang tua besok kalau masuk syurga, dia kembali menjadi muda. Orang tua kalau masuk syurga, dia jadi apa? Jadi muda. Kalau betul aku tu muda lah. Gelap tahu pula dia dengarnya. Padahal benar dah cakap Nabi tu. Benar dah cakap Nabi orang tua kalau dia mati, dia menjadi ahli syurga, dia kembali menjadi muda. Dia dah betul dah. Bukan dia nipu, betul. Ini orang tua ni. Kalau mati esok, kalau masuk jadi syurga lah, ahli syurga lah. Kalau masuk neraka tak ada lah. Kalau dia masuk syurga, muda ke tua? Muda. Lagak, handsome. Cantik. Lawa. Bertenaga. Cergas. Kalau dia dapat masuk syurga. Secantik apa? Kalau saya ni dan juga ini yang depan saya ni. Secantik siapa? Secantik apa? Pandai. Secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Rupa apa dia lah? Ini rupa Ibrahim lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Itu rupa Yunus lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Itu rupa Syafi'i lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Ya? Itu Muhammad tu, secantik Nabi Yusuf. Ya? Itu dia. Ini pun, wanita ni, kalau masuk syurga besok, ada yang dah tua ya? Wanita-wanita ni, ada yang dah tua sekarang ni. Semua muda-muda belakang? Semua dah tua ya? Saya tak nampak ni. Tak nampak. Kedut-kedut tak nampak ni. Bila mati esok, walaupun sekarang dah tua, dah mati esok jadi apa? Jadi muda belakang. Secantik Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha. Kalau rupa Sultan semua Siti Zulaikha berapa mana kena lah. Rupa apa dia lah. Milah apa milah lah. Timah apa timah lah. Enon apa enon lah. Midah apa midah lah. Enak apa enak lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Faham ke ni? Itu Siddiq. Benar. Semua Rasul tu benar. Nabi Sulaiman pun benar.
Nabi Musa benar. Itu sedih. Yang kedua apa? Amanah. Sebut. Amanah. Amanah itu artinya apa? Kepercayaan. Kepercayaan. Dia betul aja. Tak pernah menipu. Tak pernah khianat. Itu dia. Tak pernah mungkin janji. Amanah aja. Apa yang disuruh oleh Allah semua dibuatnya. Rasul. Allah suruh semayang, dia semayang. Allah suruh sampaikan, dia sampaikannya. Tak pernah pula dia menggelapkan duit orang, tak ada. Tak ada masuk dalam poket duit-duitnya, tak ada. Dia betul-betul amanah. Itu Rasul-Rasul. Semua Rasul itu. Lebih-lebih lagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling amanah. Apa yang diperintah semua disampaikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tabligh. Apa itu tabligh? Pakai sorban, dua tali anu dia, dua anunya yang, gitu kan? Itu orang tabligh. Macam Haji Ridwan tu dulu dia saya tengok dia ikut tabligh. Tahu Haji Ridwan? Dulu ngaji sini kok kaji ni dulu tahu. Dia dulu pernah saya tengok dia ikut tabligh. Tapi bukan tabligh itu. Tabligh itu menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah disampaikannya kepada kita. Itu namanya tabligh. Tak pernah dia menyembunyikan kebenaran. Apa saja tak pernah dia menyembunyikan. Dia sampaikan kepada kita. Walaupun kadang-kadang kena kepada dia. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena pada dia. Allah tegur dia. Pun disampaikannya kepada kita. Contohnya ada satu ketika Nabi Muhammad sedang bermesyuarat dengan kaum-kaum Quraisy, dengan pembesar-pembesar Quraisy. Musahak mesyuarat tu. Tiba-tiba lalu seorang buta. Nama orang buta tu Abdullah ibn Maktum. Lalu tu dengar suara Muhammad, dia pun dekat. Dia pun nampak apa buatnya. Dia pun tahu Muhammad tentang masyarakat. Dia pun datang kepada Muhammad, bertanyakan soalan tentang bab-bab taharah, bab-bab bersuci. Padahal Nabi Muhammad tengah apa? Tengah masyarakat. Tengah cerita tentang macam mana nak menyatu padu rumah Arab dan sebagainya. Jadi penting. Tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum dekat dengan dia, bertanya tentang hal-hal remeh-temeh. Jadi mana suka ke tak suka Nabi Muhammad diganggu macam tu? Suka ke tak suka? Tak suka lah dia. Kerana dia ganggu. Orang tengah membincang benda-benda yang penting, tiba dia tanya hal-hal taharah, hal-hal bersuci, remeh-temeh. Jadi dia tak suka. Masam mukanya. Berpaling dia. Bukan marah pun dah. Dia hanya masam muka dan berpaling daripada Abdullah bin Maktum. Agak-agak lah tuan-tuan dan puan, Abdullah ibn Maktum tu buta. Dia tersenggung ke bila Nabi Muhammad tu berpaling dari dia? Tersenggung ke dia bila Nabi Muhammad tu masam mukanya? Ngapai tak? Dia tak nampak. Kau dah nampak? Tapi ada tak yang nampak? Siapa nampak? Allah yang nampak. Lalu Allah tegur. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Artinya apa? Masam muka seorang hamba itu dan berpaling ia apabila didatangi oleh seorang buta. Disampaikan Allah tu. Ayat Quran tu. Ayat Quran tu kepada kita sampai ada tak? Ada tak sampai ayat Quran tu kepada kita? Boleh tak Nabi Muhammad itu simpan ayat itu tak khabar kepada kita? Boleh tak? Kalau dia simpan, kita tahu tak? Dia tahu tak? Tak tahu tapi sampaikan juga. Itu menandakan Nabi Muhammad tu tabligh, menyampaikan je. Walaupun kena pada diri dia. Faham ke cerita ni? Kena pada dia, sampai juga. Kalau kita lalu nyampai apa tu? Kalau kita lalu tak? Kalau saya umpamanya, masa saya jadi cikgu tu. Masa saya jadi cikgu, dia panggil kursus dalam bilik. Umpamanya, bukan betul cerita ni. Dipanggil kursus dalam bilik. Dalam bilik kursus tu bantai saya. Kamu ni tak guna, mengajar, tak tahu apa, tak tahu. Orang jadi bingung, bangang, tengin, tongong. Merah pada muka saya. Ketok. Ya?
Nah, kena marah guru besar umpamanya. Itu saya keluar dari bilik. Ditanya guru-guru yang lain tu. Apa ndak guru besar tu berkamu tadi? Apa saya jawab kakak? Apa jawab saya? Tak ada apa-apa. Dia nak naikkan pangkat saya. Ada tak saya khabar yang sebenar nanti? Apa yang berlaku dia khabar tak? Nah, tak ada. Nah, itu dah. Itu kalau saya. Tapi Nabi, dia khabar pada kita. Semua orang tahu. Allah pernah tegur dia. Itu dia menyampaikan. Dia faham ke cerita ni? Menandakan Nabi Muhammad itu sentiasa menyampaikan dan sentiasa amanah. Tak pernah ada simpan apa-apa kebenaran. Yang keempat, apa gelarnya? Fatanah. Rasul tu semua fatanah. Fatanah tu apa? Bijaksana. Bijaksana. Artinya, tak ada siapa yang boleh berhujah dengan Rasul-Rasul. Tak ada siapa yang boleh lawan dengan Rasul tentang hujah. Bijaksana. Semua Rasul itu. Bukan Nabi Muhammad je. Nabi Ibrahim pun itu, Nabi Musa pun itu. Semua tu, Nabi Isa macam itu. Bijaksana. Contoh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bukan Haji Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Dia berdepan dengan raja yang zalim ketika itu. Nama raja itu apa? Siapa nama raja zaman Nabi Ibrahim? Siapa namanya? Daripada N apa? Namrud. Namrud mengaku dia Tuhan. Dia ngabur Nabi Ibrahim, aku ni Tuhan, kata dia Namrud. Kata Nabi Ibrahim jawab, Tuhan aku tu menghidupkan dan mematikan. Tengok aku boleh hidup, aku boleh mati kan? Dia panggil dua orang. Dia panggilnya hamba dua orang. Yang seorang dibunuhnya, tengok pancungnya. Tengok aku dah matikan dia. Yang ini aku tak matikan dia. Itu mana aku itu bukti yang bahawa aku ni Tuhan. Aku menghidupkan, aku mematikan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Tuhan aku boleh menaikkan matahari dari timur dan menurunkannya dari barat. Coba kamu terbalikkan, boleh tak? Boleh tak kamu naik matahari dari barat dan turunkan dari timur, boleh tak? Agak-agak tuan-tuan perempuan boleh tak? Tak boleh. Terduduk Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim, terduduk Namrud. Karena dihujah oleh Nabi Ibrahim. Matikan dia itu bukan apa? Bukan Tuhan. Tapi oleh kerana dia ketika itu raja, dia murka dengan Nabi Ibrahim. Dia dapati Nabi Ibrahim itu salah. Lalu dihukum. Apa hukumnya? Apa hukum pada Nabi Ibrahim? Dibakar. Masuk api. Patut untunglah. Tapi ngapa tak untung? Allah perintahkan api itu jadi sejuk ya. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berkata kami, ya api, wahai api, ya nar, bardan, jadi kamu sejuk. Qulna ya nar kuni bardan, aku perintahkan kamu supaya jadi sejuk. Wa salaman ala Ibrahim, dan selamat kata Nabi Ibrahim. Sejuk, terus sejuk api tu. Relax aja Nabi Ibrahim dalam api tu. Orang ingat dah untung dah. Itu bila dia baca tu, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk api tu. Tak ada panas, tak ada terbakar pun. Udah habis api tu reda, Nabi Ibrahim pun keluar. Nyongin aja dia keluar daripada api tau. Itu dia di antara mukjizat Nabi Ibrahim. Itu jampi api tau. Siapa nak nerai boleh lah. Siapa nak nerai? Itu api besar-besar surau ni. Betul dah keluar baca. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa itu masuk dalam ni? Tengah nyala ni. Siapa nak apa ni? Angkat tangan. Masuk dalam api tu. Nabi Ibrahim boleh, yang pun tak boleh, tentu tak boleh. Tapi apa? Jaga. Akidahnya mesti dalam akidah macam akidah Nabi Ibrahim. Akhlaknya mesti akhlak Nabi Ibrahim. Ibadahnya mesti macam ibadah Nabi Ibrahim. Kalau tidak apa? Kalau tidak masuknya orang, keluarnya orang. Tak faham ni?
Itu dia. Itu dia bijaksananya Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Itu. Fatana. Ya. 4 tadi. Yang pertama Siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang 4 fatana. Keempat-empat itu dia. Wajib bagi Nabi-Nabi. Yang harus satu. Ya. Harus Nabi itu ada satu saja sifatnya, yaitu berperangai seperti manusia biasa yang tidak menjatuhkan martabat kenabiannya. Dia orang, jadi macam orang biasalah. Orang makan tak? Sekali lagi, orang makan ke tak? Makan. Nabi makan tak? Makan. Tapi makan Nabi bukan macam orang biasa makan. Nabi makan tu mana? Dia hanya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi. Kita di mana? Tengah kenyang mau makan lagi. Saya ni kenyang pun ni. Tapi kalau ada jamu kan makan tak saya ke? Agak-agak ada tak? Ada tak jamu lepas ni? Saya makan tak kan? Makan. Itu beza antara makan saya dengan makan Nabi. Ya? Berperangai seperti manusia biasa. Manusia makan, Nabi pun makan. Ya, manusia kahwin tak? Tak kahwin ke ni? Ni tak kahwin ke ni? Ada seorang tak kahwin. Muhammad tak kahwin lagi. Lain? Kahwin belakang. Jadi Nabi kahwin tak? Nabi kahwin tidak. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW kahwin tidak? 11 isterinya. 9 isteri bersama-sama dengannya. Jadi mana manusia tidak pula menjatuhkan martabatnya. Bukan menjatuhkan martabatnya. Lagi apa? Manusia sakit. Nabi sakit tak? Sakit. Tu sama dengan manusia biasa. Lagi apa? Manusia marah. Nabi ada tak marah? Ada. Tapi kalau menghina dirinya, dia cepat memaafkannya. Kalau menghina Islam, itu tak ada siapa yang lalu berdepan dengannya. Ya. Itu Nabi Muhammad. Ya. Cerita Nabi Muhammad. Jadi dia macam manusia biasalah. Dia kahwin, dia sakit, lagi apa? Dia makan, dia berkeluarga, macam manusia biasa. Cuma dia tidak menjatuhkan martabat kenabiannya. Yang harus. Ingat tu? Jadi 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 4 yang 1 yang harus. Saya tak sebut mustahil lagi. Lawan wajib tu apa? Mula-mula Siddiq artinya apa? Benar. Lawan benar apa? Mustahilnya apa? Dusta. Mustahil Rasul itu berdusta. Yang kedua, sifat wajib apa? Sifat wajib bagi Nabi. Yang kedua apa tadi? Amanah. Lawannya? Yang mustahilnya apa? Lawan amanah apa? Khianat. Sekali lagi. Apa lawan amanah? Khianat. Yang ketiga apa? Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Lawannya? Mustahilnya? Lawan tabligh apa? Menyembunyikan. Yang keempat apa? Sifat yang wajib bagi Nabi. Yang keempat apa? Apa benda-bendanya? Fatana. Apa itu fatana? Bijaksana. Mustahilnya? Lawan bijaksana apa? Bodoh. Bingung. Lagi? Tengin. Lagi apa? Bangang. Itu lawannya. 4 ya. Jadi ingat 4-4-1. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Itu yang terkandung dalam kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sifat Rasul-Rasul ya. Jadi kalau ada semua tu kan. Sifat Allah ada berapa tadi? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Ingat tu, 20 campur 1 berapa? Ya Allah, tidak kita mengerai. 20 campur 1 berapa? 41. Rasul 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 4 berapa?
4 1 berapa? 9. Ya Allah. Dia tidak ngaji matematik tu. Ini cikgu matematik dulu tau. Nah. Sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus ada berapa tadi? 41. Sifat Rasul yang wajib, yang mustahil, yang harus ada berapa? 9. 41 campur 9 berapa? 41 campur 9 berapa? Ya Allah. Dia jauh apel mengaji tu ni. Berapa? 50. 50 tu dah dipanggil aqaidul iman. Yang 50 sifat apa namanya? Aqaidul iman. Sebut. Aqaidul iman. 1, 2, 3. Aqaidul iman. Artinya simpulan iman. Iman tu dah tersimpul. Tak ada longgar-longgar lagi dah. Yang terkandung dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya? Ingat tu? Itu ilmu tauhid kena hafal tu. Ingat 50 tadi. Apa 50-nya? 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Okey? 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Jadi 20 campur 1, 4 campur 1 semuanya ada berapa? 50. Itu yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak dipanggil apa tu? Dipanggil apa tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dipanggil apa? Simpulan iman. Apa dong ke? Simpulan iman. Cakap Arabnya apa? Aqaidul iman. Ya. Itu kita belajar. Belajar itu maknanya lulus dah. Udah lepas pertuangan tu ya. Atau beriman dengan Nabi dan beriman dengan Rasul-Rasul. Akan datang kita akan baca beriman dengan kitab-kitab. Ya. Kan rukun iman tadi 6 ya. Sudah percayakan Allah, percayakan Rasul, tentu percayakan kitab. Akan insya-Allah apa ni so ya. Bila habis iman tu baru cerita tentang fiqh. Baru kita baca kitab yang sebenarnya akan datang ya. Jadi untuk kali ini cukup sekarang itu. Dah 10.30 dah. Cukup dah? Cukup ke dah? Oh dah busah buai lah. Dah lengur ke belum? Ada yang belum lengur? Ada yang nak lagi sampai pukul dah? Dah tak berjawab. Ya? Ada yang nak sampai pukul 12? Ngaloi dak lah tapi boleh nyapa otak ni ya. Ngaloi dak lah tak sampai hati nak ngalau pun ya. Tapi orang ada. Sebuah lah. Okey, sekian dulu untuk kali ini ya. Nanti belum lagi. Ikut aturannya. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak tanya? Baru jawab. Baru tanya. Sila. Pokok kayu. Ru. Apa? Apa bakar? Kayu tu? Kayu ru ke? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu kayu-kayu je lah. Ada yang kata kayu ru itu mungkinlah ulama-ulama mengkaji ya. Saya tak tahu kayu apa ya. Tapi itulah yang membakar Nabi Ibrahim tu kayu yang berapi lah ya. Ya. Guru. Kalau dia tak terbakar boleh lah. Kalau terbakar jangan terus. Terbakar kerja sekali boleh, dia memang dia apa? Boleh menaung. Ada bayang-bayangan boleh turun bawah tak apa. Tak salah. Saya pun tak jumpa ada larangan tak jumpa lagi. Kenapa ada orang kata boleh ke? Orang tu dulu kata boleh. Wallahualam. Saya pun orang tua juga. Tapi tak ada orang orang kata boleh. Mungkin ada, saya tak tahu ya. Wallahualam. Jadi yang tak tahu saya kamu tak tahu. Jangan teka-teka ya. Okey, lagi? Ya.
Daun dia tu kita pegang tapi ni. Iya ke? Wallah alam, saya tak tahu. Ha, you ni yang tahu ya. Saya tak tahu. Daun pokok ru tu tak boleh pegang. Wallah alam, saya tak tahu. Nah. Okey lagi? Tak ada dah? Ha, ada. Masa sunat. Apa dia? Masa sunat Rejab. Puasa sunat Rajab. Ha. Kira-kira tak dapat buat satu Rejab. Kita buat Khamis, Isnin, Khamis. Boleh asalkan bulan Rajab. Kalau boleh 15 hari paling koman. Tak boleh 15 hari 14. Tak boleh 14 13. Tak boleh 13 12. Tak boleh 12 11. Tak boleh 11 10. Tak boleh 10 9. Tak boleh 9 8. Tak boleh 8 7. Tak boleh 7 6. Tak boleh 6 5. Tak boleh 5 4. Tak boleh 4 3. Tak boleh 3 2. Tak boleh 2 1. Kalau 1 pun tak boleh. Tu saya cerita tentang Islam ni. 1 pun tak boleh ya? Dan bulan Rajab ini puan-puan, tuan-tuan, dia termasuk dalam bulan haram. Bulan haram tu ada 4 bulan haram. Mula-mula bulan Rajab ni. Lepas itu bulan Zulqaidah. Tahu Zulqaidah? Lepas Syawal. Ya, Ramadan, Syawal, Zulqaidah. Bulan tu, bulan Zulqaidah tu. Yang ketiga Zulhijjah. Lepas Zulqaidah tu Zulhijjah. Bulan haji ya. Yang keempat Muharram tahun depan tu. Jadi Rajab, Zulqaidah, lagi apa? Zulhijjah dan Muharram. Empat-empat ni dipanggil bulan-bulan haram. Dalam bulan-bulan haram ni mana-mana dalam bulan itu kita sunat puasa 3 hari berturut-turut. Hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. Tak kira bulan mana? Bulan Rajab ni boleh, bulan Zulqaidah boleh, bulan Zulhijjah boleh, bulan Muharram boleh. 4 hari, 3 hari berturut-turut ya. Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. Tapi berturut-turut lah. Bukan hari Khamis minggu ini betul hari Jumaat minggu dan ni berturut-turut. 3 hari tu berturut-turut. Bukan minggu ini hari Khamis, minggu depan hari Jumaat, minggu lagi hari Sabtu tak masuk ya. Ini nak mesti berturut-turut. Khamis, Jumaat, Sabtu. Siapa boleh puasa orang itu, tuan-tuan dan puan-puan? Dia dapat pahala 1 hari dia puasa, dapat pahala 700 hari. Kalau 3 hari berapa? Berapa? 21. Iyalah tu ketiga 21 berapa semua? 1 hari dia dapat pahala 700 hari. Kalau 3 hari? 2,100 hari. Padahal dia puasa 3 hari je. Dengar dulu. Dia puasa hanya 3 hari. Tapi dapat pahala seolah-olah dia puasa 2,100 hari. Nak ke tak nak? Atas? Bila nak buat? Ya. Macam dia. Hebat tak? Ganjaran Allah tunggukan. Allah sediakan. Padahal dia puasa 3 hari je. Seolah-olah dia puasa 2,100 hari. Itu bulan Rajab. Hebat yang bulan Rajab. Lepas itu Nabi kata, walaupun ada orang mengatakan hadis ni palsu, ya. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan aku, bulan Allah kata Nabi. Bulan Rajab itu bulan Allah. Dan bulan Sya'ban itu bulan aku, bulan Nabi. Dan bulan Ramadan itu bulan umatku. Ya. Okey, itu bagus soalan tadi ya, bulan Rajab ni. Lagi? Habis? Ada lagi? Sila. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tahu? Ujung nombor 4 tu maknawiyah. Yang pertama nafsiyah, iaitu wujud. Salbiyah 5. Idam baqat sampai wahdaniyah.
Ma'ani 7. Qudrah sampai kalam. Ma'nawiyah 7 juga. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Ya, itu salahnya. Maknanya ke? Nak mana ke apa? Alright. Nafsiyah artinya diri Allah tu. Ya, diri Allah tu. Dia tetap wujud. Tu nafsiyah ya. Diri Allah. Mana rupanya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai mana-mana yang lain. Yang kedua salbiah. Salbiah artinya apa? Menafikan tuduhan-tuduhan yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Ya. Kalau ada orang katakan Allah itu baru, apa dinafikan oleh sifat qidam. Kalau ada orang katakan Allah itu akan binasa, dinafikan oleh sifat baqa. Mana yang tak layak bagi Allah Ta'ala itu dinafikan oleh sifat salbiah. Ada 5 sifat salbiah ni. Yang ketiga ma'ni. Ma'ni itu sifat yang bersangkutan dengan lain-lain sifat. Dia bukan dia satu aja. Dia ada sifat yang lain. Allah melihat. Apa benda yang Allah lihat? Semua alam ni Allah lihat. Tu ada benda lain yang Allah lihat ya. Bukan dari dia aja. Ma'nawiyah artinya apa? Yang memiliki sifat itu. Allah sifatnya qudrah, maka Allah lah yang memiliki sifat qudrah. Yang berkuasa. Yang menentukan. Yang hidup. Itu ma'nawiyah ya. Itu makna dia. Okey, lagi? Habis. Sudah 5 kali habis. Cukup dah ya. Sekian dulu. InsyaAllah akan datang kita baca apa? Tentang kitab-kitab. Percaya kepada kitab-kitab. Kemudian percayakan hari kiamat. Lepas tu baru kita masuk fiqh ya. Tauhid habis. Baru kita masuk fiqh. Bawa kitab ni tu akan datang. Apa kitab kita baca ni? Nama kitabnya apa? Udah lupa, penat ngajar. Zadul Muta'allim. Zadul Muta'allim. Baik. Cukup. Puas hati. Puas hati kan? Alhamdulillah. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil